Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Salam satu Malaysia. Ada ke satu Malaysia? Okey. So hujan ni, so waktu yang antara mustajab untuk korang berdoa. Inilah waktu dia. Waktu ada hujan turun. PU Ajwat, PU Ajwat. Okey, antara doa dia kalau siapa yang tak tahu, Allahumma shayyiban nafi'an. Berikanlah hujan yang bermanfaat. Amin. Tu satulah antara ni. Yang lain ni korang boleh doa lah, minta apa-apa yang korang nak minta. Alhamdulillah dan jadi ustaz kejap. Okay, so tu dia punya ni lah. Kalau hujan, PU lah cikgu, PU. shayyiban nafi'an. PU PU. PU apa? PU RIS. Ajwat. PU Ajwat. Aduh. Okay. Taklah, tu perkara yang ni lah. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Okay, kita terlepas pandang waktu-waktu yang sepatutnya kita berdoa. Contohnya macam esok hari Jumaat pun waktu yang elok berdoa. Sebenarnya dah malam maghrib ni dah kira Jumaat. So korang dah boleh dah nak baca Al-Kahfi ke apa ke, hari ni dah boleh dah. Okay. Tapi hari ni Khamis lah. Silap, malam Jumaat. Yalah, malam Jumaat betul lah, hari ni boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. So kita tengok topik pressure. Ni satu benda yang cikgu terlupa nak tunjuk ataupun cikgu tak tunjuk kat korang. Last class kemarin yang kita bincang pressure, kalau perasan cikgu start dengan Archimedes and Bernoulli. Okay, Archimedes and Bernoulli. So kenapa? So korang boleh tengok dekat sini, sendiri kat sini. Ini adalah senarai yang cikgu buat berdasarkan kertas 2 SPM daripada tahun 2005 sehingga 2018. Okay, 19 tak sempat nak masuk lagi. Okay, 19 cikgu tak masukkan lagi. Tapi dari sini korang boleh nampak kat situ, topik mana yang paling kerap keluar daripada topik ni, daripada topik pressure, tekanan, subtopik mana yang kerap keluar. So korang boleh nampak kat situ, yang kerap keluar adalah Archimedes dan juga Bernoulli. Okay, Archimedes dan Bernoulli. So kalaulah nak fokuskan di mana, ini yang korang boleh fokuskan dua subtopik ni lah. Okay, dua subtopik ni. And 2018 soalan yang masuk adalah tekanan atmosfera. 19 cikgu kena check dulu, cikgu tak betul-betul ingat topik mana yang masuk. Okay. Tapi korang boleh nampak kat sini, Pascal Principle, prinsip Pascal hanya masuk 2 kali, 2008 soalan nombor 7 dan 2017 soalan nombor 11. Okay, apa beza soalan warna merah, topik warna merah dengan warna hitam? Warna merah bahagian A. Warna hitam bahagian A. Warna merah adalah paper 2 dan juga paper 3. Bahagian B, bahagian C. Paper 2, paper 3. Bahagian B, bahagian C. Kalau nombor 9, bahagian B. Nombor 11, bahagian C. Okay, perbezaan dia, kalau dia duduk dekat nombor 11, maksudnya soalan tu akan ada kira-kira. Tapi kalau soalan tu duduk dekat nombor 9, soalan tu tidak akan ada soalan pengiraan. Okay, contohnya kalau kita tengok dekat situ Archimedes, okay, prinsip Archimedes yang pernah masuk SPM, okay, prinsip Archimedes yang pernah masuk SPM, dia banyak duduk kat nombor 9, nombor 9, nombor 9. So nombor 9 soalan dia macam mana? Yang jenis perbandingan yang kita buat kelas kemarin. Yang cikgu buat gambar kapal, kapal yang sama, duduk dalam laut, duduk dalam sungai. Okey, dia suruh bandingkan daya apungan. Okey, daya apungan dia sama. Okey, itu yang miskonsep yang kita dah cuba ulang kaji 2 hari lepas. Daya apungan dia sama, kalau berat sama, daya apungan dia sama, buoyant force dia sama. The difference is just volume of liquid displaced. Volume, isi padu air tersesar. Bukan berat, isi padu air tersesar. So cikgu tegur benda tu kelas yang lepas. So hopefully korang dah ingat. And then kalau yang kat sini Bernoulli ni ada nombor 9, maknanya tidak ada pengiraan. 2013 dia duduk dekat nombor 11.
ada pengiraan. Okey, pengiraan dia yang mana? Pengiraan dia kalau ada pun berkait dengan apa tu yang kita bincang dalam kelas yang lepas, tekanan. Kp equals to F over A. Okey. So nak tunjukkan dalam topik ni mana yang korang perlu fokuskan. Okey, balik kepada perbincangan kita. So perbincangan kita adalah mana soalan ni? Oh, soalan kat atas tu. Okey, soalan kat atas. Sorry. Okey. So balik pada perbincangan kita, soalan yang ada dekat sini, last kali kita buat okey. Alright, last kali hari tu kita buat yang balloon ni. Okay, last kali kita buat balloon. Ini another one yang nak dibincangkan dekat sini. Okay, soalan 2015 nombor 9. Okay, soalan 2015 nombor 9. So kita nak cerita berkaitan dengan ni dulu. Lepas tu kita akan tengok Pascal. Okay, kita akan tengok Pascal. Okay. So, untuk yang ini, nombor 9, macam Cik cakap, nombor 9 adalah bahagian B. Bila bahagian B, dia akan bagi dua gambar and cari perbezaan. Okay. So, daripada dua gambar itu mesti ada perbezaan. So, perhatikan gambar, tengok perbezaan dia, jangan hilang markah soalan awal nombor 9, perbandingan. Okay, perbandingan. Ini gambar 9.1, ini gambar 9.2. Okay, and dia akan tanya maksud-maksud. And yang penting dekat sini. Okay. Yang penting adalah dia akan tanya kat sini buat perbandingan laju. Bandingkan laju pancutan air. Speed of water spurting out. Okay, and nombor 2, distance between the toy boat. Jarak pemisah antara bot mainan. Okay, itu nombor 2. Dua perbandingan, dua markah. And then yang seterusnya, hubungan antara speed of water spurting out and distance of separation between the toy boat. Okay, nombor 3. Itu nombor 3, cikgu buat kat sini. Nombor 3. Yang ini nombor 1. Distance ni nombor 2. Okay, 3 markah kat situ. And then last kali dia kata relationship between speed and pressure. Hubungan antara laju dan tekanan. Itu yang keempat. So 4 markah. Okay, 4 markah. And then namakan prinsip fizik. Okay, namakan prinsip fizik, itu yang dia minta. 5 markah. So kita pun jawablah. Alright. So cikgu buat gini. Korang boleh tengok soalan dia. Nanti cikgu akan cuba zoom kan nak tengok soalan. Okay, so ni contohnya korang punya test pad lah. Sebab ni dekat bahagian perbandingan ni nombor 9. So bahagian essay. Okay, so kita pun jawablah dulu. Korang pakai pen apa? Pen biru. Katalah pen biru. Okay, pakai pen biru, tulislah 9A. Okay, tu jawab 9A. What is the meaning of pressure? Apa maksud tekanan? Okay. Okay, apa jawapan korang? What is the meaning of pressure? Okay, so apa maksud tekanan kat situ? Anyone wanna try? Okay, kita ada 27 ni.
Pressure is the force acting on the surface area of an object. Force acting. Okay. Okay, boleh? Okay, force acting on the surface area. Boleh? Boleh terima? Okay. Sekejap, saya nak tulis. Lagi ada satu ada jawapan lain. Cikgu, kau ada tulis formula boleh? Tulis formula tak boleh. Tapi Maksudnya kita terangkan pasal formula tu. certain boleh. Certain macam ni boleh, yang ini boleh. Cuma walaupun dia boleh, jangan obvious. Obvious tu maksudnya Selalu pakai. pressure is force over area. Jangan macam tu. Kalau korang tulis pressure, mana kamera tu? Patutlah. Okay. Force exert on surface area. Okay, cikgu tulis korang punya jawapan tu Sekejap, tak nampak lah pula. Okay. Okay, bolehlah cikgu usaha sikit. Force exert on the surface area of an object. Okay, ada lagi satu jawapan tadi, yang lagi tepat. Ada kawan korang tadi bagi lagi tepat. Perpendicular. Tapi kena susun balik. Ni jawapan ni okey, tapi cikgu kena susun balik. Ini yang bahasa Inggeris dulu Force acting perpendicular to the surface area of an object. Okay. Tu lagi tepat lah. Tapi kalau korang buat yang atas pun boleh. Daya yang bertindak ke atas luas permukaan. Okay, ke atas luas permukaan. Ataupun kalau yang tepat dia, daya yang bertindak secara serenjang ke atas satu luas permukaan. Okay, maksud dia gini tau. Gini. Kalau cikgu ada, ni just untuk konsep. Contoh, kalau cikgu ada macam ni. Ini dia punya ni lah. Cikgu kata cikgu buat gini. Tak cantik lah. Teng. Okay, contoh macam ni. Okay, area dia. Ni area dia. Okay. Tapi, katalah ada orang tolak force. Orang bagi force. Force dia gini. Force dia sengit. Okay, force sengit. Contohnya cikgu bagi force 10 Newton. Sudut ni 30. Okay, luas bawah ni contoh je lah. Contoh luas bawah ni 2 meter square. Contoh. Okay, itu luas. So kalau cikgu nak cari pressure, dia tak boleh P, force over area, 10 bagi 2, tak boleh. Yang ni tak boleh. Okay. Sebab apa yang ni tak boleh? Ataupun 5 Pascal. Sebab apa ni tak boleh? Sebab kalau kita nak cari pressure, dia mesti ambil force yang perpendicular. Maksudnya cikgu kena cari force kat sini berapa. Yang sebenarnya force perpendicular kalau tegak macam ni berapa. Okay. So macam mana kita nak cari? Ini pakai bab 2 force. Dia punya hypotenuse 10. Korang nak cari yang sini. Ini 30. Korang nak cari adjacent. Ini hypotenuse. So apa nak pakai? Apa kita nak pakai? Cos. So cos 30 adjacent kita tak tahu. Okay. Over. Cikgu panggil ni FY lah. Sebab dia tegak pak CY. FY. Cos over hypotenuse. Hypotenuse dia 10. So FY dia sebenarnya adalah 10 cos 30. Which is kalau kita tekan kalkulator, korang akan dapat berapa jawapan dia? 10 cos 30? 8.66 8.66 tak saya 8.66 Newton. Jadi yang ini pengiraan salah. Yang betul kalau kita nak kira
Dia sebenarnya F yang tegak perpendikular bahagi area. So 8.66 bahagi 2. 4.33 Pascal. Alright. So tu dia punya konsep. Sebab tu, tapi kalau korang tulis perpendikular dia tepat lah. Lebih tepat. Okay, perpendikular ataupun korang tulis dia bertindak serenjang, ini jawapan yang tepat. Tak ada pula kalau korang tak tulis tu dia kira salah. Dia macam, dia boleh terima lah. Force exact on the surface area ataupun force acting on the surface area, daya yang bertindak ke atas satu luas permukaan, dia boleh terima. Tapi kalau tepat, tulis perpendikular. Okay, boleh tak? Boleh Boleh Okay, cikgu terangkan sekali sebab ini adalah konsep topik awal. Pressure F over area. So, konsepnya kalau nak pressure yang besar, luas tu kena kecil lah. Okay, cuma dari segi sudut pengiraan, kalau sengit, kena carikan force yang tegak, yang perpendikular. Okay, itu yang pertama. And then, ni dapatlah satu markah je. Tapi alang cikgu terangkan konsep dia. Okay, nombor 2 adalah banding speed and banding distance. Lepas tu relate speed dengan distance. Okay, lepas tu speed dengan pressure. Okay, speed dulu, banding speed. Okay, perbandingan, tolong tengok gambar. Cuk rasa perbandingan agak senang lah kot. So, perbandingan kita buat, boleh buat laju. Okay, perbandingan dia yang pertama. Okay, kalau dalam exam, dah jawapan tadi 9A kan. Selang 1, buatlah 9B. Sebab dia pakai B kan. B1, 9B1, jawab dulu. Okay, compare the speed. Okay. So yang kat sini bila tulis, make sure tulis dalam ayat lah, jangan buat simbol. Kat sini tak boleh buat simbol So speed in diagram 9.1 is apa? Higher. Boleh. Faster. Boleh. Yang tak boleh, more. More tak boleh. Okay, speed in diagram 9.1 is more. Ni tak boleh Ni tak boleh pakai. Okay. Higher, faster boleh. Okay. Then 9.2. Okay, tu dia punya nombor 1. Oh, sini. Okay, betul. Dah. Korang selang, patutnya tulis kat bawah lah. Sekejap, cikgu ni gerak sini. Okay, nak macam ni selang. Then 9.2. Okay, siapa nak bagi idea nombor 2? Nombor 2 adalah distance. Ambil ayat dia Ambil ayat dia distance separation. Jarak pemisahan boat. Jarak pemisahan, laju panjutan air. Ni pun kalau lengkap boleh buat lengkap lah. Speed of water spurting out. Okay, laju pancutan air. Yang ni pun tak boleh. Contoh, laju panjutan air nombor 1 lebih dari 9.2. Tak boleh buat macam tu. Kena bagi tahu lebih apa. Lebih laju. Lebih tinggi pun boleh terima. Okey, kena bagi tahu. Lebih je tak boleh. Sama juga dengan perkataan more, kita tak boleh tulis more. More tak boleh. Right? Okay. And then distance, ikut ayat dia, distance separation. Okay, ikut ayat dia. Boat in 9.1 is, okay, yang ni apa? Lebih kecil, is smaller than 9.2. Okay, good. Okay, jarak pemisahan boat mainan 9.1 lebih lebih kecil ataupun boleh buat lebih dekat berbanding
9.2. Itu dah 2 markah. Okay, lepas tu selang lagi, selang. Okay, selang sebab next question adalah B2. Okay, hubungan antara speed dengan distance, lepas tu speed dengan pressure. Speed of water and the distance. Okay. Ini ayat dia apa? Ayat dia mesti hypothesis. The higher the speed of water spurting out, the apa jawapan dia? Higher speed apa jadi pada distance? Smaller. Smaller. The distance between both. Semakin laju, semakin tinggi kelajuan air, okay. And last sekali adalah laju dan tekanan. Okay, laju dan tekanan. So ikut prinsip Bernoulli pun dah kata semakin laju pancutan air, semakin rendah tekanan. Okay. The faster the water spitting out, the lower the pressure. And yang penting prinsip apa? Ejaan kena betul. Prinsip apa? B E R N O U. L ada berapa? Per. 2. Okay. Double L I. Bernoulli's principle. Prinsip Bernoulli. Okay, huruf besar lagi better, tak ada huruf besar pun betul. So dekat situ ada jumlah dia adalah 6 markah. Okey, jumlah kat situ 6 markah. Nombor 9, nombor 10, soalan pertama 6 markah pertama tolong jangan hilangkan sebab yang itu mudahlah untuk kita untuk skor sebenarnya. Okey, bila masuk C, sekarang dia akan masuk bahagian yang kalau korang boleh terangkan, ada markah. Kalau korang tak boleh terangkan, hilanglah markahnya. Okay, so dekat situlah letak kebat. Cikgu guna laser boleh? Dekat mana nak guna laser tadi? Nak guna laser dekat bahagian mana? Boleh. Cikgu rasa tak ada masalah. Aisyah nak guna laser dekat bahagian mana? Okay, sekejap. Kat bahagian mana yang nak pilih laser? Distance, the lesser the distance. The lesser the distance. Acceptable. Okay, acceptable. Cuma selalunya distance kita tak cakap lesser lah. Tapi dia terima. Okay, dia terima. Selalu distance kita cakap shorter, longer. Tapi lesser is acceptable. Okay, jangan buat more saja. Itu je. Okay, so the next one is yang ini. 4 markah dekat sini lah soalan yang melibatkan korang perlu menerangkan sesuatu konsep, korang perlu terangkan macam mana benda tu berfungsi. Dekat sini 4 markah. So kadang-kadang kalau yang stuck pun, kalau rasa stuck pun, inilah bahagian yang sepatutnya korang kena stuck. Kalau stuck, kalau stuck pun dekat sinilah tempatnya. Sebab dekat sini yang depan ni banding-banding, jangan hilang markah. Yang ini 4 markah adalah penerangan. Okay, using the physics principle yang kita baru cakap tadi, explain how a complete combustion produced by the Bunsen burner. Okay, so bila ada soalan macam ni, gambar dia tu sebenarnya nak membantu korang untuk menerangkan menerangkan konsep ni. Okay, dia tujuan dia untuk bantu korang menerangkan konsep ni. Okay, so macam mana combustion berlaku. Okay, ini berdasarkan prinsip Bernoulli. So ingat balik, apa yang cikgu cerita bila nak cerita prinsip Bernoulli. Ada 4 ayat
penting kalau nak cerita Bernoulli. So ni selangkan jawab soalan C. Okay, nak mula apa kalau Bernoulli? Laju. Laju. Okay, cikgu tulis balik. Dia punya ni sebelum kita cerita jawapan dia, laju. Lepas laju, ayat nombor 2. Bernoulli, tulis Bernoulli. Okay, based on Bernoulli principle, berdasarkan prinsip Bernoulli. Ayat nombor 3, tekanan. Okay, lepas tekanan, perbezaan tekanan. Okay, and then last sekali baru kita cerita apa jadi. Itu 4. Okay, Bernoulli je cerita macam ni. Speed based on Bernoulli's principle, what happened to the pressure, and then pressure difference. Okay, pressure different, apa jadi bila pressure different, and last one, what happened. Alright, so kita start dengan tadi. Yang ini konsep dia macam mana? Bunsen burner ni dalam, kalau Bunsen burner yang korang punya, dia dalam dia macam ni kan. Yang dekat lab warna biru, betul tak? Ke tukar warna lain? Biru. Masih biru kan? Mana tahu tiba-tiba tukar label lah. Dia dah bosan tengok warna biru, dia tukar warna. Okay, biru. Lepas tu ni ada lubang kat sini. And then ni ada untuk keluar api tu lah. Api. Okay, so bila korang on kan, dia ada ring tu. Okay, dia akan ada ring. So bila korang on kan, sebenarnya apa jadi adalah gas. Gas inside. Cikgu tu bahasa Inggeris dulu. Gas kat sini dia pakai jenis lama. Jenis lama dia akan sambung dengan kalau korang dekat lab korang, cikgu tak pasti, kalau sekolah baru mungkin tak lah. Kalau sekolah lama, taklah lama sangat. Korang punya meja lab, ada tak dia macam ada pili? Benda kuning. Ada gas je. Dia Yes. macam ada pili. Pili tu satu lagi Benda untuk gas. pusing. Tapi sekarang rasanya dah tak pakai dah. Dah tak pakai dah. Yang tu dah tak diisi. Sekolah saya boleh lagi. Ada gini. Ada lagi. Ada. Dia macam meja korang kan. Meja. Lepas tu antara meja depan belakang tu ada pipe. Ada pipe kan. Tu pipe gas. Sepatutnya dia akan sambung and then pergi ke Bunsen burner yang macam dalam gambar tadi. Tu yang lama punya lah. Tapi yang baru dah tak ada dah. Yang baru gas tu dah memang siap-siap Dalam bahasa benda. dalam Bunsen burner. So habis ganti. Okay. So tapi cerita dia sama. So gas kat tu akan flow with high speed. Ingat, kena cerita dengan mula-mula cerita laju. Okay. So dalam kes ni kita tengok ayat dia punya gambar. Gas tu akan lalu mana? Gas tu akan lalu nozzle. Okay, so gas tu akan lalu nozzle. So kita cerita ada lalu nozzle. Okay, ingat tadi ada gambar, ada gas nozzle dengan ada kawasan yang lubang air tadi. So gas inside will flow with high speed through the nozzle. Okay. Ayat nombor 2. Based on Bernoulli's principle. Okay. The pressure, sebab yang bergerak laju gas, the pressure of the gas will be higher ke lower? Ya. Higher. Higher speed, lower pressure. High speed Low. low pressure. Higher speed, lower pressure. Okay. Gas akan bergerak laju melalui nozzle. Nozzle tu bahasa Melayu dia apa? Apa tadi? Muncul. Pula. Muncung. Muncung. Gas bergerak laju melalui muncung. Tulis sikit lah bahasa Melayu. Bergerak laju melalui muncung. Okay. So siapa yang suka merajuk muncung-muncung tu, so gas akan bergerak laju. Okay, melalui muncung based on, berdasarkan prinsip Bernoulli. Okay, terbuat lawak hamba pula. Okay, tekanan gas berkurang. Ataupun tekanan gas rendah. Okay, so bila rendah apa jadi? Ayat nombor 4 apa? Perbezaan tekanan.
Perbezaan tekanan. Tertulis kat bahasa Inggeris pula. The pressure difference allows air to flow inside the Bunsen burner. Okay, and last kali, and mix with the gas to produce flame, untuk menghasilkan api. Okay, macam rasanya ni. Okay, betul. Perbezaan tekanan menyebabkan, membolehkan, membolehkan udara bergerak masuk ke dalam penunu Bunsen. Bahasa Melajunya penunu Bunsen. Okay, Bunsen burner. Dan bercampur dengan gas. Sebab pembakaran, ingat balik, pembakaran mesti ada oksigen. Bercampur dengan gas, so oksigen tu dari luar lah. Dan menghasilkan, nak tulis apa? Menghasilkan api. Macam pelik pula menghasilkan api. Menghasilkan Nyalaan. nyalaan. Menghasilkan nyalaan. Menghasilkan api, macam buruk sangat ayat dia. Nyalaan. Menghasilkan pembakaran. Okay, pembakaran. Pembakaran perlukan oksigen. Boleh cakap. Okay, itulah empat perkara yang kena tulis. Okay, untuk Bernoulli, cikgu terang balik kat sini, itu perkara yang korang tulis. Laju, nombor 1. Tekanan, Bernoulli, nombor 2. Tekanan, nombor 3. Perbezaan tekanan, nombor 4. And last kali apa jadi. Okay, speed, Bernoulli, pressure, pressure difference, and also what happened. Okay, clear So, kalau clear kat situ, dah dapat 10. Jadilah 10 per 20. Lagi 10 boleh dah tinggal. Okay. Tapi kalau korang cikgu tahu, korang tamak kan. Korang tak nak 10 markah. Korang nak 20. Nak 20 per 20. Cita-cita kena tinggi. Okay. Cita-cita kena tinggi. Aim for the star. Silap pula. Apa nama punya tu? Peribahasa tu. Aim for the star, fall on the moon. Ya ke? Gitu lah. Balik Dah. Betul When you aim for the something I don't know. When you aim for the star, you fall for the moon. Ya ke? Five for the moon. Wallahu alam. Kita balik ke aim for the moon, fall on the star. Saya aim for the star and then fall Aim for the something. star. Star lagi tinggi. Star lagi tinggi aim for the star. Okay. Aim for the star, fall on the moon. Boleh lah tu. Okay. Okay, so dah dapat 10. And then kita nak cari lagi 10. Lagi 10 modification. Right. So nasihat cikgu, kalau dalam exam, sebelum jawab bahagian B, tengok dulu 9 dengan 10. Sebab dia tak ada kira-kira. So bila tak ada kira-kira, yang compare tu tak ada masalah. Compare tu insya-Allah. Apa bab masuk pun, betul-betul perhatikan gambar, tengok betul-betul maklumat, compare tu boleh jawab. So 5 markah dah ada free dekat situ. Okay. Yang modified tu tolong perhatikan, modified pula. Yang explanation ni perhati dulu. Nombor 9 boleh jawab ke yang nombor 10 boleh jawab? Sebab beza dia nombor 9 topik form 4, nombor 10 topik form 5. So tengok dulu 4 markah ni boleh tak? Sangkut tak markah? Ke memang tak tahu, langsung tak dapat nak memang tak boleh nak goreng lah. Kalau nak goreng pun tak ada idea nak goreng, macam tak ada minyak, tak boleh nak goreng langsung. Okay, kalau korang tak boleh goreng langsung maksudnya hilang 4. So tengok pula nombor 10 boleh tak goreng, sekurang-kurangnya boleh dapat markah yang dekat sini. Okay, sebab bahagian ni adalah bahagian yang kebat tu, kena fikir tu, yang ni lah. Okay, and then nombor 10, and then soalan terakhir yang 10 markah adalah modified. Okay, saya suka tajuk form 5. Yes, terpulang. Ada student suka tajuk form 5, ada student suka tajuk form 4. So bila bahagian B, kalau nasihat cikgu, fokus kat 1 tahun. Maksudnya kalau korang rasa okay form 5, buat banyak latihan B dengan C tu form 5 je. Tak payahlah sentuh yang form 4. Okay, kalau korang okay form 4, ambil B dengan C tu, ambil lah B dengan C form 4 je.
tak payah buat yang form 5. Sebab at the end korang akan pilih 1 tahun. Tu nasihat cikgu lah. Supaya mudah untuk korang study bahagian B dan C. So mana ada student yang dia nak hafal, cikgu nak hafal essay lah, ada macam-macam yang dapat. Fokus 1 tahun. Tak ada masalah. Okay, so dekat sini hydrometer. So hydrometer ni berdasarkan prinsip Archimedes. Maknanya ini adalah tahun yang mana soalan dia bergabung Bernoulli plus Archimedes. Okay, Bernoulli plus Archimedes. So ini application of Archimedes. So untuk ukur density, ketumpatan. Okay, ketumpatan. So dia akan ada untuk bagi dia stable kat sini, dia ada berbola plumbum kat bawah ni supaya dia boleh berdiri tegak. Okay, dia boleh berdiri tegak. And then dia ada berbuli, okay, besar kat situ. And then dia punya steam tu tujuan dia ini ukuran dia tau. Ni ukuran. Kat sini akan ada ukuran. Kat sini lah ukuran, dia tahu berapa density tu kat situ. Maksudnya kalau cikgu ada benda yang hydrometer ni tenggelam. Okay, cikgu buat macam ni lah. Hydrometer ni tenggelam. Maksudnya dia macam ni tau. Atas bacaan dia kecil kat atas. Bacaan dia kosong kat atas lah. Kosong kat atas. Kosong kat atas. Maksudnya kalau dia tenggelam, kalau hydrometer ni tenggelam, korang beritahu cikgu. Antara dua hydrometer yang cikgu tengah lukis ni. Okay, ni liquid berbeza lah, liquid berbeza. Okay, dia tak liquid sama. Liquid sama tak boleh, dia kena liquid berbeza. Cecair berbeza. Okay, soalan dia. Dalam bekas biru ke bekas merah lagi denser? Tu soalan dia. Bekas biru ke bekas merah lagi denser? Bekas biru. Bekas biru. Sebab dia turun sikit je. dia turun sikit je. Dia tak tenggelam sangat. Okay. So warna merah ni dia tenggelam. So maknanya liquid merah ni less denser lah. Tempat. Okay. Okay, kurang tempat. Kalau yang biru ni sebab dia tenggelam, hydrometer tu tenggelam, nama dia hydrometer. So hydrometer tu tenggelam, maknanya liquid tu tak tenggelam sangat, maksudnya liquid tu denser. Tumpat. Okay, betul tu? Betul. So maknanya dari situ dia boleh tahu mana liquid tu yang denser dan kurang denser, mana yang tumpat dan tumpat. Okay. Clear Tu untuk ukur. Sekarang ni dia nak guna benda ni, macam mana ciri-ciri benda ni? Apa ciri-ciri hydrometer? Okay, dia nak tukar pertama dari segi you are required to modify the hydrometer. Tujuan dia supaya dia lebih more sensitive and can measure wider range of liquid density. Okay, persoalan cikgu. Apa maksud sensitivity? Apa maksud lebih peka? Kepekaan. Sensitivity dengan kepekaan. Kalau manusia sensitif tu macam mana? Kalau manusia. Manusia member sensitif lah. Sensitif sebab apa? Korang cakap kenapa korang kata member korang sensitif? Mengata sikit je terus dia terasa hati. Okay, good. Cakap sikit dah terasa. Cakap sikit dah terasa. Okay. Sekarang ni, ini sensitif untuk alat. Okay. Untuk alat ni macam mana pula? Macam jarum apa ni, jarum boleh mengesan perubahan yang kecil. Yes, boleh mengesan perubahan yang kecil. Can detect smaller change. Ubah sikit je dah ada bacaan. Kalau macam manusia tadi, cakap sikit dah menangis. Yang ni ubah letak sikit je dah ada bacaan dah. Okay, so dia lebih sensitif. Lebih atau ada yang tulis tu boleh ukur nilai yang lagi kecil. Yes. Okay, can detect smaller change. Okay, sensitif tu maksudnya ability to detect
Small change. Keupayaan nak mengukur perubahan yang kecil. Keupayaan untuk ukur perubahan yang kecil. Okay. Contoh katalah cikgu ada alat, contohlah kita ambil alat lain. Okay, kata ni dia start kosong. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Contoh macam tu And then cikgu ada satu lagi alat. Ni kosong. 1, 2, 3, 4, 5 ni 1. So mana lagi sensitif? Warna merah ke warna purple? Purple. Okay. Purple sebab purple tu paling kecil dia boleh detect adalah ni paling kecil dia boleh detect 0.2. Tu maksud dia. 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Okay, tapi yang ni paling kecil dia 1. So maknanya yang mana boleh detect lagi kecil? Yang warna purple lah. So yang warna purple lebih sensitif. Okay, warna purple lebih sensitif. Tu ada juga soalan macam tu dalam paper 1. Okay, sekarang ni kita nak tukar. Cikgu, kalau nak cakap lebih tepat boleh ke? Lebih tepat tak boleh. Lebih tepat tak boleh. Lebih tepat tu itu dah itu dipanggil ni precise ataupun ketepatan. Tu lain dia lain. Yang ni sensitif tu dia boleh ukur lagi kecil, bukan lagi tepat, lagi kecil. Okay. So apa yang kita nak tukar? Okay, kita nak tukar ada 5 perkara kat situ. Dia nak tukar panjang stem, bahan untuk hydrometer. Okay, lepas tu diameter. Diameter, kena tengok dulu diameter apa? Diameter stem. Diameter stem. And then size berbuli. Okay, size berbuli yang kat bawah tu. And then bawah tu satu lagi adalah number of leg shot. Okay, so kita nak tengok, kita nak ubah benda tu lah. So sekarang ni kita nak ubah satu-satu. Length of stem. Kita tulis kat sini lah, senang. Kita tulis kat sini. Korang tahu kan cara jawab dia buat dalam table. Tapi kita tak buat dalam table lah kat sini. Untuk meringkaskan, untuk mudahkan kita buat kat sini terus. Okay, length of stem kena pendek ke panjang? Pendek. Pendek. Panjang. Kenapa panjang? Okay, kita nak ukur. Kita ingat dia punya tujuan. Dia nak jadikan dia lebih sensitif. So kita kena make sure stem tu lagi panjang, longer. So kalau longer, kita boleh bubuh banyak nombor. Kalau pendek, tak boleh bubuh nombor banyak-banyak. Okay, so longer, reason dia can apa tu nama dia? Can detect. Can detect. Okay. The scale, apa tu, skala pada stem boleh memuatkan nilai yang lebih kecil. Nilai yang lebih kecil. Okay, so dia longer supaya the scale can the scale can apa tu? Sekejap. Nak cari dia punya term. The scale can be tanda apa cuba cakap? Small can be filled with smaller scale.
Nilai yang lagi kecil. Maksudnya macam yang cikgu buat kat atas ni lah. Instead of 1, 2 macam tu, kita boleh buat nombor lagi kecil daripada tu. Sebab dia panjang, kita boleh buat kecil-kecil. Kalau dia dah pendek, tak boleh nak buat kecil-kecil sangat. Okay, yang kedua, material of hydrometer. Hydrometer memang diperbuat daripada kaca. Glass. Okay, kaca. Hydrometer kita buat dari kaca. Reason dia supaya kita boleh senang nak baca. Easy to read. Mudah dibaca. Sebab kaca kan transparent. Okay. Untuk mudah dibaca. Mudah membaca skala. Okay, mudah membaca. Kenapa cikgu punya kamera sekejap tadi? Mudah membaca skala. Skala mudah dibaca. Okay. Lepas tu diameter of bulb. Okay. Can fit with small scale. Yes, fit pun boleh, Okay. Diameter of stem. Stem yang atas. Diameter dia macam mana? Okay. Besar, kecil. Bulb besar, kecil. Okay. So diameter. Diameter dia kita nak buat besar ke kecil? Okay, diameter of the stem is Besar. stem kat atas. Yang besar bulb. Bulb kena besar. Okay, tapi stem kecil. Smaller diameter. Okay, diameter dia kecil. Okay, kenapa nak kecil? Okay, kecil supaya sekejap cuba ingat balik. Kecil sebab apa? Kecil sebab apa ada siapa ada idea bagi message tu? Increase sensitivity. Boleh. Meningkatkan sensitivity. And increase sensitivity. Okay. Lepas tu number of bulb. Size of the bulb. Bulb kat bawah besar, bigger. Supaya dia dalam air tu, dalam liquid dia akan jadi lebih stable. Lebih stable. Yang stablekan tu lead shot. The size of the bulb, bigger size. So why bigger? Kejap, dia besar. Okay, ni nanti kejap. Number Besar. besar, yang bawah tu besar. Besar. Banyak air. Macam mana? Tu apa? Again? Tika? Sekejap. Yang lead shot tu kena banyak lah. More number ataupun higher number of lead shot. Higher. Lead shot tu banyak, lebih banyak. Berbuli tu kita letak lebih banyak. Yang ni untuk stabil lah. Supaya hydrometer itu lebih stabil. Okay. Lebih stabil untuk terapung. Stable to float. Apa tu? Stable to float. Okay. So persoalan yang saiz berbuli tu besar. Besar sebab apa Besar. Tahu besar.
Bab tu, bigger bab tu. Tu lah cikgu tengah fikir. Apa dia punya reason? Sesar banyak cecair. Sesar banyak cecair. Sesar banyak cecair Sekejap. So, kita masukkan dalam cecair. Okay. Kita masuk dalam cecair. So, dia besar. Besar bermaksudnya dia akan ada bigger volume. Sekejap cikgu nak tengok. Boleh terima tak? Bigger volume. Benda tu sendiri bigger volume. So, bila fully immersed. Okay. Boleh. Right. Bila dia tenggelam sepenuhnya, berapa isi padu, berapa isi padu bab tu, berbuli tu, berapa isi padu dia. Maksudnya, lagi besar dia punya saiz, lagi besar lah dia punya isi padu. Lagi besar dia punya saiz, lagi besar daripada dia punya volume. Lebih besar dari dia punya volume. So volume dia akan bertambah. So volume bertambah, so efek dia apa? Dia akan efek kepada sebab dia tenggelam sepenuhnya, so dia akan efek kepada volume air yang naik. Dia akan efek kepada volume air yang naik. So bila volume air naik tinggi, so lebih mudah untuk dia baca nombor. Kalau volume air naik tinggi, lebih mudah dia baca nombor. Jadi yes, kita boleh buat dia besar, can displace more liquid. Displace more liquid. Menyesarkan lebih banyak air, lebih banyak cecair. Mensesarkan lebih banyak cecair. Dia tak boleh air sebab kita bukan ukur air sahaja. Benda ni juga digunakan, contoh lah kan. Kat mana lagi pakai? Korang minum susu daripada lembu. Memang betul-betul perah dia lembu. So kalau yang jenis company yang besar, kira yang supply banyak. Contoh macam kalau kat Malaysia Farm Fresh kan. So kalau kat Malaysia dia Farm Fresh contohnya. So susu-susu yang diperah tu dia kena ukur berapa dia punya density, ketumpatan susu tu. Supaya dia tahu ini susu ni ada standard dia tau, ada standard dia, sihat ke tak, okey ke tak dia punya ni semua. So dia letak kalau tenggelam, okey ni satu bacaan yang dia nak. Kalau tiba-tiba kalau hydrometer dia timbul contohnya itu density yang dia nak. Tapi bila hydrometer tenggelam, maksudnya susu tu mungkin cair. Susu dari lembu tu mungkin cair, mungkin ada benda yang dari situ dia kena ukur. Density ni memang kena ukur. So dia ukur pakai apa? Pakai hydrometer. So bukan untuk air je, untuk liquid. Susu contohnya, jus. So dia akan ukur berapa dia punya density. Sebab dari situ nanti dia boleh tengok viscosity, kepekatan dan sebagainya. Ada banyak lagi lah yang property yang dia akan tengok. Detect surrounding temperature. Okay, abaikan. Sorry, cikgu baru baca. Surrounding temperature. Yang tu termometer. Tersalah sikit. Okay, habislah kat situ. 10 markah. Clear? Cikgu, Ya. macam mana kita nak bagi sebab tu tepat? Sebab untuk setiap aspek kita bagi tu. Oh, macam mana kita nak bagi aspek tu tepat Sekali dengan penerangan dia. Penerangan dia. Okay. So penerangan tu memang macam mana cakap ada sometimes dia memang melibatkan fizik. Tapi sometimes dia memang tak melibatkan fizik sangat. Contohnya macam kalau antara perkara lain yang suka tanya kalau macam density contoh density, kenapa nak ambil barang ni density dia rendah? Oh yang ni supaya lebih ringan, mudah dibawa. Sebab formula untuk density mass over volume gitulah. Tapi yang ni lain, ni density air. Ni density air, ni untuk density objek. Ada benda-benda yang memang contoh korang belajar half-life. Yang half-life, kenapa dalam industri dia nak ambil
half-life yang longer sebab nak jimat cost. Benda tu dia tak ada kaitan dengan fizik sangat. Ada beberapa yang memang, ada beberapa yang popular, maksudnya reason yang popular tu korang boleh ulang-ulang lah. Tapi macam yang ni, okay, macam yang ni, contohnya hydrometer ni, itulah masalah dia. Bila soalan macam ni, contoh macam tadi, cikgu pun mula-mula stuck juga. Apa bab tak dapat terfikir, apa maksud dengan bab ni. So benda tu dia memerlukan korang punya pemahaman tau. So kalau nak kata dekat sini, kalau ini biasanya memang susah lah kita nak score 10/10. Okay, kita cerita logik. Okay, kita cerita secara umumnya. Agak susah kalau kita nak skor 10/10 kalau kita tak faham konsep dia ataupun kita tak tahu apa benda. Contohnya keluar soalan hydrometer. Hydrometer pun tak tahu apa benda. So confirm lah susah kita nak menerangkan dia punya faktor tu sebab kita sendiri tak tahu apa benda. Okay. So antara usaha yang ada orang buat, tak silap cikgu, ada orang dia buat buku ataupun ada yang mungkin kawan-kawan korang pun ada yang dia compilekan soalan-soalan macam ni and jawapan-jawapan possible yang ada. Maksudnya soalan-soalan modify ni dia dah compilekan and apa jawapan yang dia kena terangkan. Cikgu ada nampak itu dekat group. Korang boleh tengok dekat group, cari dekat cikgu punya group Telegram. Ada yang share hari tu. Group Telegram Physics SPM Physics O Terapi. Okay, dia buat dalam table. Ada orang dia dah buat dalam table. Okay, dia buat dalam table. Apa ciri-ciri. Okay, apa ciri-ciri. And then apa dia punya reason. Banyaklah soalan. Banyak bentuk soalan lah. So korang boleh tengok tu, go through. Bukan kena hafal. Tolong jangan hafal. So korang go through, baca soalan itu lepas tengok. Oh macam ni. Kalau ini okay. Ini macam ni. Just get the idea. So kalau korang tengok-tengok tu insya-Allah boleh dapat dia punya idea. Nak kata untuk dapatkan ciri-ciri yang tepat tu macam mana, memang tak ada cara lain melainkan korang faham apa yang dia minta lah. So logically speaking memang sometimes bukan student je. Kalau korang bagi kat cikgu korang pun mungkin cikgu korang pun tak dapat jawapan yang tepat untuk reason. Okay? Itu biasa. Boleh tak? Boleh cikgu. Terima kasih. Sama. Okay, so kita tengok next. Next adalah yang belum masuk lagi. Pascal. Okay, Pascal. Pascal tak banyak sangat lah nak dikisahkan. And Pascal cikgu rasa lebih mudah difahami berbanding memahami Archimedes. Okay, Pascal lebih mudah difahami berbanding Archimedes. Okay, so Pascal yang pertama, macam cikgu cakap dalam dua hari lepas, kalau melibatkan prinsip, semua prinsip bersyarat. Okay, bersyarat. So bila yang ini, apa syarat dia? Cuba ingat balik cikgu ada bagi tahu itu. Apa syarat kalau yang ini? Sistem tertutup. Tertutup, yes. So sebab tu dekat sini, sistem ni ditutup. Ditutup oleh apa? Ditutup oleh piston. Okay, berbeza piston, ada kecil, ada besar. Tapi bila dia tertutup, Pascal kata dia punya pressure, P, pressure, tekanan. Okay, tekanan. Ikut dia masih P. Pressure will equally distributed. Equally distributed. Dipindahkan sama. Bahasa mudahnya, A1, A2 tu, okay, berapa pressure dekat A1, itulah pressure dekat A2. Pressure, sama pressure. So yang korang perlu ingat adalah gini. Itu satu lah, sama. Kalau area kecil, daya kecil. Smaller area, smaller force. Smaller area, smaller force. Smaller area, smaller force. Luas kecil, daya kecil. Luas kecil, daya kecil. Luas yang besar, dayanya besar. Okay, luas omboh tu besar, daya dia besar. Yang sama tekanan. Okay, kadang-kadang tertukar term. Korang tertukar term. Force and pressure. Force is different. Pressure is the same. Tekanan sama. Daya berbeza. Daya ikut luas.
daya ikut luas. Right. So benda ni matematiknya nisbah ratio. Contohlah cikgu buat 10 bahagi 2. 10 bahagi 2 akan sama kalau cikgu buat 20 bahagi 4. Okay, 20 bahagi 4. Maksudnya kat sini 10 bahagi 2, 5. 20 bahagi 4, 5. 5 ni mewakili pressure. Pressure. Yang ni mewakili area dengan force. Ini mewakili area dengan force. So korang boleh nampak kat situ, luas yang kecil, dayanya kecil. Luas yang besar, dayanya besar. Yang sama pressure, tekanan. Okay, itu perkara pertama. So, bila dia kata state the Pascal principle. Okay, nak nyatakan prinsip Pascal tak boleh tulis tekanan dipindahkan sama. Tak boleh. Kenapa cikgu kata tak boleh tulis tekanan dipindahkan sama? Kenapa tak boleh tulis itu aja? Okay, kenapa kita tak boleh tulis tu? Kena ada syarat dia. Syarat dia kena tulis. Sama juga Bernoulli. Bernoulli for a moving fluid, untuk bendalai bergerak. Benda bergerak baru dia laju. Laju bertambah, tekanan berkurang. Higher speed, low pressure. Itu Bernoulli. Kalau Archimedes untuk benda yang terapung. Yang ini untuk sistem yang tertutup. So in enclosed system, dalam sistem yang tertutup, kena tutup tutup. Ayat dia baru sambung. Tekanan dipindahkan sama. Tekanan yang dipindahkan sama. Pressure is equally distributed. Okay, pressure is equally distributed. Kalau nak tambah sikit boleh in all direction. Kalau nak tambah lah. Kalau tak tambah pun tak apa. Tambah pun boleh. Cikgu kalau cakap in fluid, Pressure. Of fluid. Lupa pula, sorry. Tekanan bendalai. Cikgu pun lupa perkataan tu. Tekanan bendalai. Pressure of fluid. Lupa pula. Okay, thank you. Pressure of fluid is equally distributed in all direction. Dalam semua arah. Okay. Okay, so ni bahagian C. So bahagian C dia takkan ada compare dah, tak ada dah. Tak ada compare dah. Okay, bahagian C tak ada compare. Tapi dia ada perkara yang sama macam bahagian B. 4 markah. Penerangan. Explain. Okay, yang ni explain how. Yang tadi explain macam mana Bunsen burner. Yang ni dia suruh explain how the hydraulic jack can be used to lift a car when a force is applied on a small piston with a cross-sectional area of A1. Okay. So terangkan macam mana hydraulic jack tu digunakan untuk mengangkat kereta bila F1 dikenakan kepada piston A1. Okay, in your explanation, state the reason why F2 is greater than F1. Okay. So yang itu 4 markah. Okay, so logically speaking, kat sini kita akan tengok apa yang dia nak. Okay, selalunya dekat bahagian ni lah kalau kata nak terhilang markah pun, di sinilah tempatnya. Sebab tu korang kena bijak memilih soalan. Maksudnya mana soalan yang kurang hilang markah. Soalan C nombor 11 ke soalan C nombor 12. So kena tengok dua-dua soalan. Jangan main pilih je, tengok dua-dua soalan. Okay, so cerita dia bermula macam mana? Dia tekan dulu piston okay, small piston tu, force 1, F1. Sekejap, cuba sebenarnya. Okay.
Kita cuba. Small piston produce smaller force, betul. Okay, kita tulis dulu. Smaller force act upon the small piston produce a pressure. Okay, menghasilkan tekanan. Itu nombor 1. Small piston produce small force. Terbalik. Small piston produce small force, bukan. Waktu mula-mula kalau small piston tu dia tak hasilkan force. Small piston tu kita bagi force. Okay, smaller force act upon Is small piston. applied on piston. Apply on pun boleh. Act upon ataupun apply on the small piston. Okay, to produce a pressure. And then apa jadi kat pressure tu? Kalau nak sedap sikit boleh tulis based on Pascal principle. Pun boleh. Macam Bernoulli tadi, based on Pascal principle. Nanti cikgu tulis bahasa Melayunya. Pascal principle apa jadi? Apa jadi? The pressure will equally distributed. Okay. And then seterusnya to the large piston, equally distributed to the large piston. Okay, so as ataupun as the pressure area lah, as the area of large piston is bigger, it will produce the bigger force. Okay. Right. So the force is used to lift the car. Okay. Daya yang kecil dikenakan pada piston kecil menghasilkan tekanan berdasarkan prinsip Pascal. Tekanan yang dipindahkan adalah sama ke atas piston besar. Okay. Disebabkan luas piston, bahasa Melayu bukan piston, bahasa Melayu omboh. Okay, daya yang dikenakan pada omboh kecil menghasilkan tekanan berdasarkan tekanan yang dipindahkan sama ke atas omboh besar. Dan disebabkan luas omboh yang besar, daya yang dihasilkan besar. Daya ini mengangkat, bukan tekanan yang angkat tu daya. Daya ini mengangkat. Okay. Digunakan ataupun mampu mengangkat kereta. Okay. Right, 4 markah kat situ. Okay, so ambil yang dulu. Smaller piston, smaller force. Oh, ada satu formula yang ada dalam buku teks tapi tak pernah tanya dalam SPM, tapi dia ditanya dalam trial SBP. Berkaitan dengan Pascal. Okay, siapa tahu apa formula dia?
Ada tak yang tahu apa formula dia? Okay. F1 over A1 Hmm? equals to kan? F1D1. F1D1, yes. So, sebab dia macam ni. Bila kita bagi Allah, sekejap. Okay. Bila kita bagi, dia sebenarnya melibatkan kerja, work. Maksudnya, berapa work dekat piston nombor 1 sama dengan work piston nombor 2. Okay, bila melibatkan work tu adalah force darab displacement, FD. F1 D1, F2 D2. Okay, so F kecil, D dia besar. D1 dia besar. D1. D tu berapa jarak dia turun ke bawah. Tapi nanti yang ini dia naik sikit je. D2 dia pendek je. Yang ni ada dalam buku teks. SPM tak pernah keluar. Trial SBP je keluar. Okay, trial SBP je keluar. Contoh dia, okay, daya kecil. Daya kecil kata cikgu kata daya cikgu 2 Newton. Contoh. F1 tu 2. Contoh. Okay, D cikgu tu panjang sikit. Katakanlah dia 10 cm. Dia turun ke bawah tu panjang. Okay, and then bila dia hasilkan force yang besar katalah dia hasilkan jadi 20. Okay, 20 Newton. So berapa dia punya D? So D dia hanya akan jadi 1. Supaya 2 kali 10 dapat 20. 20 kali 1 pun dapat 20. So 20 ni mewakili work. Formula ni ada dalam buku teks, memang ada. Trial SBP ada pernah keluar waktu cikgu ajar student mana dulu 2017 kot. Seri Puteri ada soalan ni trial. Sebab dia orang tunjuk trial waktu tu, ada soalan ni. 2017 ni soalan. Cuba ingat lagi budak-budak tu 2017. Sebab soalan tu memang kiranya tak pernah keluar SPM lah. Yang keluar SPM yang kita bincang yang ni sebelah sini. F1 A1 F2 A2. Okay, yang ini kita pakai formula ni berdasarkan pressure dia sama. Tapi kalau korang nak pakai formula yang FD tu, itu berdasarkan work yang sama, kerja sama. Berapa kerja piston nombor 1 tu kerja piston nombor 2. Cuma tak pernah masuk SPM Ni tak pernah masuk SPM. Okay. Confident ke cikgu yang ni tak pernah masuk SPM? Confident, ni memang tak pernah masuk. Okay, tak pernah masuk SPM. Cuma ada formula tu dalam buku teks. Alright, so kita pergi yang itu. Kenapa work sama cikgu? Kerja yang dilakukan untuk kedua-dua piston tu sama. Kenapa sama Kenapa sama? Memang prinsipnya begitu. Sama macam tekanan dia sama. Kenapa tekanan dia sama? Memang prinsip dia gitu. Okay, kalau sistem tertutup, work dia pun sama. Kerja dia pun sama. Not just pressure. Tapi work dia pun sama. Cuma yang tu taklah didiscusskan secara detail. Okay, dalam ni. Cuma formula tu macam cakap ada dalam buku teks. Okay, ada dalam buku teks. So manalah tahu tiba-tiba nak termasuk sekurang-kurangnya dah ada dalam kepala otak korang. Cikgu macam semua sebutlah formula ni. FD. So korang tahu formula dia adalah FD. Okay, FD. Alright. So lepas cerita ni 1 and then explain tadi 4 sudah dapat 5 and sekarang kita pergi yang 10 markah. 10 markah dia adalah pilih. 10 markah dia adalah pilih. So memilih ni ada 2 jenis soalan. Satu yang akan bagi pilihan dalam bentuk jadual seperti ini, dibentuk jadual. Ada juga pilihan yang bagi gambar. Okay, dia bagi gambar, you choose mana satu pilihan yang sesuai berdasarkan gambar. Yang ni kita pilih mana satu yang paling sesuai berdasarkan jadual. Okey. So pilih betul markah banyak, pilih salah markah kurang. Kalau memang betul pilih banyak benda salah, masalah memang banyaklah hilang markah dia. Okey, korang boleh pilih ikut ilmu yang tahu. Contohnya nisbah luas keratan rentas silinder induk kepada silinder gelendung brake. Master cylinder to brake drum.
Okay, cikgu kat mana benda tu? Tengoklah gambar. Tengok gambar. Okay, master cylinder kat mana? Master cylinder dia macam ni. SPM dia takkan nak bagi korang confuse. Dia akan cuba buat gambar, korang perasan, korang nampak label supaya tengok gambar pun korang adalah sedikit idea nak menjawab. Okay, so master cylinder tu yang dia tekan pedal tu, ni master dekat sini. Master. Kecil. Master dia kecil. And then dia pergi ke brake drum. Brake drum tu dia punya ni lebih besar. Okay. Dalam kes gambar ni dia tak tunjukkan lebih besar. Dia tunjukkan saiz lebih kurang. Kenapa dia tunjuk saiz lebih kurang? Kalau dia tunjuk saiz besar, korang tahulah jawapan. Okay. Tapi logiknya yang kita pijak kecil. Yang kita pijak tu dia punya piston kecil. Smaller area, smaller force. Bila area dia kecil, kita tak perlu tekan kuat-kuat. Bagi daya yang kecil, dah dia bergerak. Okay, smaller area, smaller force. Tapi tujuan dia apa? To produce bigger force. Macam mana kita nak produce bigger force? Piston ni kenalah besar. Bigger area, bigger force. Yang memberhentikan kereta bukan pressure. Yang memberhentikan kereta is a force, daya. So nak dapat banyak force, nak buat macam mana? Okay, so kita pilih dulu. Ikut ilmu yang tahu. Alright. Spring constant kena masuk bab 2 lah, bahagian spring. Okay. Tapi kita ambil dulu yang mana yang kita tahu. Okay, setakat ni mana yang possible. 1-1 tak mungkin. Itu maksudnya sama saiz. So sama saiz takkan ada perbezaan. Okay, mana lagi? Cikgu rasa ni ada obvious answer lah. Banyak ni obvious answer. Ini 1-5 yang ni. Obvious answer. Tak ada jawapan lain. Sebab apa? Yang kita pijak kecil, yang tu besar. Kalau yang ni pun kalau dia buat 2-3 mungkin boleh confuse. Tapi kat sini 3-2. So confirm salah. Dapatlah. Okay, kata dah tahu L. Mudah dia bila dah tahu L. Ini dah ada markah percuma 6. 6 markah percuma. Okay, 6 markah percuma. Kenapa cikgu kata percuma? 6/10 percuma. Okay, pertama korang beritahu. Jenis bendali brake tidak boleh dimampatkan, incompressible, 1 markah. Reason, saya tak tahu cikgu. Tak payah tulis. Okay, boiling point, tinggi. Kenapa tinggi? Tak tahu, tak payah tulis. Spring constant, tinggi. Kenapa? Tak tahu, tak payah tulis. Nisbah dia yang ni, tak tahu, tak payah tulis, dah dapat 4. Okay, hydraulic brake yang paling sesuai adalah L, markah ke-5. Markah ke-6, ulang balik. Kerana jenis bendali, type of brake fluid is incompressible, higher boiling point, higher spring constant, and the ratio is 1:5. Dah dapat 6/10. So kalau korang nak 6/10, itulah jawapan dia. Okay, dah dapat 6/10. Okay, cukup ke 6/10? Tak. Tak cukup. Korang kan tamak. Exam je orang tamak selalu untung. Okay. So dekat sini kita nak buat dia punya reason. Kita tulis teruslah dekat bahagian bawah tu. Okay, kenapa kita nak kena ambil incompressible? Senang nak pindahkan daya. Senang nak pindahkan daya. Hati-hati ayat salah. Bukan senang nak pindahkan daya. Apa ayat ni? Daya dapat dipindahkan. Apa yang nak dipindahkan? Bukan daya yang kita pindah. Tekanan. Tekanan. Di seluruh bendali. Bendali. Yes. Kena tulis, kena tepat. Sebab dia selalunya kalau topik ni yang selalu orang confuse benda tu lah. Memindahkan daya. Daya tak dipindah. Yang dipindahkan tekanan. Okay. So supaya incompressible, easily to transfer. Easily to transfer the pressure. Mudah untuk memindahkan tekanan. Mudah memindahkan
tekanan. Okay, kalau nak lengkap lagi, ke seluruh apa tu? Mudah memindahkan tekanan kepada bendali lah. Transfer the pressure to the fluid. Tapi ni dah fluid, incompressible fluid. Okay, easy to transfer the pressure je lah sebab dia dah fluid. Okay, mudah memindahkan tekanan. Okay, lepas tu boiling. Boiling point. Kenapa kena tinggi? Apa maksud boiling point tinggi? Boiling point tinggi maksudnya dia susah nak Evaporate. susah nak mendidih, susah nak evaporate. Okay, so high because of hardly to evaporate. Evaporate ke boil, cikgu? Okay. Kalau liquid macam ni, kalau boil ni maksudnya apa? Maksudnya ada ni tau, ada heat yang being supply. Kalau evaporate ni maksudnya macam contoh lah, korang ada air. Okay, korang letak air, lepas tu air tu lama-lama dia jadi gas, lepas tu air kering kan. Yang tu evaporate. Sebab kita tak letak heat. Kalau kita panaskan, baru dia jadi boiling. Tapi dia punya level yang kita nak check tu adalah dia still dipanggil boiling point. Dia tak panggil evaporating point. Okay, dia still panggil boiling point. Boleh juga Cikgu, evaporate. bukan ke bila kita break dia akan produce heat? Okay. Betul, kita break kita produce heat. Heat tu because of friction lah. Heat tu because of the friction. Tapi bukan constant heat. Faham tak? Tapi dia bukan constant heat. Dia macam waktu ada friction tu ada heat kejap. Waktu ada friction tu ada heat kejap. Tapi lepas tu tak ada. Kalau boil maksudnya, kalau macam mana korang nak boilkan sesuatu? Boleh ke pasang api kejap lepas tu tinggal? Pasang api mula-mula tutup, lepas tu biar contoh korang nak boil egg, nak boil telur kan. Boleh ke buka api kejap, bubur telur, lepas tu tutup api? Dia boil tak? Tak. Sebab dia tak ada constant heat. Tu beza boil dengan evaporate. Okay, tapi boleh je kalau tu hardly to evaporate, hardly to boil pun diterima, tak ada masalah. Okay, kalau bahasa Melayunya, evaporate bahasa Melayu apa? Teruknya bahasa Melayu apa? Susah untuk apa dia? Disejat. Bersejat. Bukan meruap. Bukan Sama. Sama Disejat bukan disajat Meruap ataupun disejat. Ataupun mendidih. Okay, kalau nak tambah sikit, dia tambahlah macam ni. Susah untuk mendidih akibat haba daripada break. Boleh, dia terima macam tu lah. Hardly to evaporate, hardly to boil due to the heat from the break. Tambah ayat macam tu supaya nampak macam bijak sikit. Okay. And then pemalas spring. Ni kena masuk bab 2 ni, spring. Okay, pemalas spring dalam bab 2. Okay. Apa simbol dia? Apa dia punya simbol? Simbol untuk spring constant. K. Okay. Dia bukan K yang korang tulis bila marah dengan member kan. Yang bertanya jawab K. K. Tu K juga. Kalau stress dengan member, jawab message pun satu huruf je. K. Okay. So K kat sini is spring constant. Spring constant unit dia? Apa unit spring constant? Newton? Newton per sentimeter. Newton per sentimeter bukan unit SI. Unit SI Newton meter negatif 1. Tapi kalau dalam pengiraan, selalunya korang pakai Newton sentimeter sebab spring dia tak memanjang sampai meter. Okay, cuma yang ini bukan unit SI. Unit SI dia Newton meter. Ni unit SI Ni unit SI. So kena careful sikit. Itu cikgu. Macam mana cikgu? Okay, so kalau cikgu ada spring constant 5 Newton per sentimeter dengan 2 Newton per sentimeter. Apa maksud dia? Maksud dia
Kalau yang atas ni kena bagi 5 Newton, baru spring tu boleh panjang 1 cm. Okey, bagi 5 Newton, spring pun akan panjang 1 cm. Maksudnya kalau cikgu ada spring, okey, letak 5 Newton, baru dia boleh bertambah sebanyak 1 cm. Okey, tapi kalau yang 2 Newton cm tu, maksudnya korang punya spring letak 2 Newton, dah panjang 1 cm. So mana yang senang nak panjang? Yang cikgu buat warna purple ke yang cikgu tulis warna biru? Purple. Warna purple tu senang panjang. So bahasa mudahnya, kalau nilai dia kecil, dia lebih lembut. Kalau nilai dia besar, dia lebih keras. So kita pun ambil yang high spring constant. High spring constant maksudnya dia lebih Keras. keras. Okay. So dia keras, bila dia keras bermaksud dia boleh menahan daya tinggi. Menahan daya yang tinggi. Menahan daya yang tinggi. Bahasa Melayunya menahan, bahasa Inggeris withstand. Withstand high, okay, high pressure ke higher force? Higher pressure ke higher force? Force. Higher force. Term kena betul higher force. Macam tadi yang dipindahkan tu pressure bukan force. Yang ini dia withstand higher force. Okay, lepas tu ratio. Kenapa kita ambil? Okay, kenapa kita ambil ratio dia 1:5? Based on Pascal principle. Based on Pascal principle. Tak betul tepat. Okay, kenapa nak kena ambil banyak tu? Itu maksudnya apa tau? Bigger ratio. Kenapa ambil bigger ratio? Kenapa kita ambil bigger ratio? Okay, bigger ratio sebab apa? Larger force, lagi besar ratio dia, lagi besar dia punya force. Larger force produce, okay, larger force can be produced dekat mana? Bukan dekat master cylinder tapi dekat drum cylinder, brake drum, on brake drum cylinder. So kita ambil nisbah dia besar. Okay, nisbah yang besar supaya lebih besar. Lebih besar pressure ke lebih besar daya? Okay, lebih besar tekanan ke lebih besar daya? Lebih besar daya. Itu tekanan. Daya. Lebih besar daya. Tekanan sama. Lebih besar daya boleh dihasilkan pada bahasa Melayunya apa? Gelendung brake. Gelendung brake. Gelendung brake pun gelendung brake lah. Gelendung brake. Okay. Ni korang boleh buat dia dalam table. Cikgu tulis dalam tu supaya ni lah kita nampak dia punya ni. Okay, tapi belum habis ni tu baru dapat 8 markah tu. Belum settle lagi ni. Okay, mana lagi 2 markah? Salin balik. Salin balik. Yes. Mula-mula tulis dulu. Kita tulis dulu brake hydraulic system, hydraulic brake system. Sistem brake hidrolik yang paling sesuai ialah L. Kita tulis balik. Ialah L. Reason dia, and then dia kata give reason. Reason dia ulang balik. Ulang balik. Kerana jenis bendalih brake adalah tidak boleh dimanfaatkan. The type of brake fluid is incompressible. Boiling point is high. Takat didih yang tinggi. Spring constant is high. Pemalas spring yang tinggi. Dan nisbah dia, ratio is high. Okay, ataupun ratio dia 1:5. Right? So tu dia punya ni. So sekarang ni kalau dah habis ni pun baru 15. Sebab bahagian C akan ada kira-kira. Wajib. Kita tengok kira-kira dia. Wajib ada. Dah confirm tadi Pascal. Kira-kira dia pun Pascal. Takkan kira-kira topik lain pula. Okay, so dia kata dalam hydraulic brake tadi, area piston master cylinder dia and the front wheel 2 cm dan 6 cm.
Maksudnya area kecil adalah 2 cm cube, 2 cm square. Okay, area yang besar cikgu buat A2 itu adalah 6 cm square. Okay, a force of 50 Newton is applied on the piston in master cylinder. Maknanya F1 dia adalah sebanyak 50 Newton. Okay, soalan pertama berapa pressure? Soalan kedua baru tanya force. Okay, cikgu rasa yang tu senang kot. Macam nak kira dia? Mula-mula pressure dulu. Letak formula tau. Formula ni menunjukkan korang student yang bijak. Korang tahu formula apa nak pakai. P equals to F over A. Lepas tu baru letak 50 Newton bahagi 2 cm. Okay. Apa dia punya unit? 25. Boleh ke cikgu tulis 25 Pascal? Boleh tak? Okay, kenapa tak boleh? Sebab dia bukan SI unit. Okay, sebab dia bukan SI unit. Okay. Kalau korang nak tulis 25, boleh korang pakai Newton centimeter negative 2. Kalau nak pakai Pascal, kena modify sikit. Okay, kalau pakai Pascal, kena modify sikit lah. Kena modify tu maksudnya 2 cm cube tu kena tukar jadi meter cube. Tahu tak macam nak tukar centimeter cube jadi meter cube? Okay, cikgu tunjuk je ni. Ni cara dia macam ni. Yang pertama, cuba tukar yang ni dulu. Kalau cikgu ada 2 cm, berapa meter? 0.02 0.02 kan? 0.02 meter. Desi senti. Okey, desi senti. 0.02 meter. Okey, kenapa jadi 0.02? Sebab dia gini. 2 cm bersamaan 2 darab 10 negatif 2 meter. Okey, cikgu buat yang ni dulu, meter. Meter ni meter. Kalau cikgu nak buat square ataupun cikgu nak buat cube, sekarang ni square. Square, cikgu bubuh sini square. Yang ini, cikgu kena darab 2. Okay. So, berapa jadi dia punya ni dalam meter square? 2 kali 10 kuasa negatif 4 meter square. Jadi, kalau korang nak tukar jadi kepada Pascal, make sure cikgu buat warna biru ni. F bahagi area. So area yang korang akan tulis adalah 50 bahagi 2 kali 10 negatif 4. Yang ini baru boleh tulis jawapan akhir dia nanti, baru boleh tulis Pascal. Okay, cuba bahagi tu dapat berapa tu, berapa Pascal. Kalau nak buat Pascal lah. Tapi sebenarnya tak payah buat Pascal pun, tak payah buat Pascal. Okay, korang tak payah buat Pascal pun. Ambil yang purple tu je. Cuma jangan tulis Pascal, itu sahaja. Korang tulis 25 Newton centimeter. Tulis Pascal, salah. Sebab kalau nak tulis Pascal, kena meter. Okay. And last kali soalan dia dekat sini. Berapakah force on the front wheel? So, ambil formula P equals to F over A. Okay, F over A. So, kita tahu pressure dia sama. Jadi force nombor 2 akan sama, darab silang. Pressure yang sama darab area nombor 2. Pressure kat atas tadi 25 Newton per centimeter cube, centimeter square. Darab dengan 6 centimeter square. So centimeter square boleh potong. Tinggal Newton. 25 darab dengan 6. So korang akan dapat 150 Newton. Okay, tekan brake 50 Newton je tekan brake. Tapi force yang terhasil 150 Newton. Okay, tekan brake 50 Newton. Tapi dia punya force yang terhasil adalah 150. Maknanya macam ni. Cikgu buat dalam bentuk ringkas tadi. Okay, area sini 2 cm square. Sini 3 kali ganda. Okay, 3 kali ganda. Berapa tadi? 3 kali ganda 6. Kalau kita faham ratio, sebenarnya tak payah kira pun. Sebab apa? Kalau dia kata sini 50.
area tu besar 3 kali ganda. So sini 50 kali 3. 150. Okay, 150. Yang kekal sama pressure. 50 bahagi 2 sama dengan 150 bahagi 6. So sini dapat 25. Sini pun dapat 25. Ini pressure. Same pressure. P1, P2 sama. Okay, itulah dia punya conclusion. Dapat Boleh tak? Dapat. Okay, itulah dia. Ya. Okay, same pressure. Different force. Smaller area, smaller force. Bigger area, bigger force. Smaller area, smaller force. Bigger area, bigger force. Liquid mesti incompressible. Higher boiling point. Incompressible, higher boiling point. Okay, luas kecil, daya kecil, luas besar, daya besar. And then yang sama adalah tekanan. Tekanan. Okay. Term kena hati-hati lah term. Kadang-kadang korang tertulis tekanan yang dihasilkan besar tu yang itu yang jadi sayanglah hilang markah. Okay, hilang markah kat situ. Tekanan sama, daya beza. Tekanan sama, daya beza. So nanti korang boleh cuba ni ada kira-kira lagi ni ni pun ada kira-kira 15 Newton dekat brake pedal. Lepas tu master piston ni size dia. And then kat sini ada size dia lagi. Dia tanya berapa force. Tu standard lah soalan sama. Berapa pressure. Dia akan tanya benda sama. Okay. So secara conclusionnya adalah benda yang cikgu tunjukkan tadi. Mana kata? Jawapan cikgu? Jawapan mana? Sekejap. Jawapan apa? Tadi 150. Jawapan yang mana kita tanya? Oh, dah ada nak keluar dah. Jawapan yang kena buat nanti. Oh. Okay. So, nanti cikgu cuba scankan jawapan buku Pasir ni. Sebab cikgu pun nak kena cari balik kat mana buku ni cikgu letak. Sebab ni by topic. So, ini adalah Pasir by topic. Okay, Pasir by topic. Nanti cikgu check balik. Tapi cikgu rasa yang cikgu bagi korang tu adalah Pasir yang agak latest lah. Agak latest. Okay, Pasir yang agak latest. Alright, so tinggal 27 orang yang stay. So thank you kepada korang yang stay. Habis untuk topik ni. So kita dah settle 2 topik form 4. Force and motion and force and pressure. Selesai lah. Okay, so setakat ni ada sebarang soalan yang nak tanya? Okay. Saya cikgu. Apa dia? Nak tanya boleh? Boleh. Kalau kita nak kata spring tu lebih lembut, boleh ke? Ke kena guna keras juga? Oh, okey. Kalau lebih lembut, spring constant dia kecil. Pemalas lagi kecil pemalas spring, lebih lembut. Lebih besar pemalas spring, lebih keras. Jadi kalau dia kata tadi dia punya spring constant high kan. Kalau high tu keras lah. Kalau smaller lembut. Dapat tak? Dapat. Terima kasih cikgu. Maknanya yang tu dia gabung dengan bab 2. Bab 2 korang belajar spring kan. Tu dia gabung. And to be honest, soalan sebenarnya dia bukan satu bab tau. Dia boleh berkait. Dia boleh berkait. Kadang-kadang korang jawab radioaktif. Tapi tiba-tiba dia tanya heat. Boleh? Boleh. Sebab kalau kita belajar dalam reaktor nuklear, dia ada produce heat. So tiba-tiba dia tanya, ni soalan heat. Kenapa lu tanya soalan heat dalam nuclear reactor? Boleh, tak ada masalah. So dia boleh gabung-gabung macam tu. Okay, may the force be with us. Oh, so dah habis lah force ni dah habis dah. So kita settle lah force. Lepas ni hari esok tak ada. Esok cikgu buat kelas form 4, light, lens and mirror, and kita sambung balik hari Sabtu. Okay, hari Sabtu. So hari Sabtu kita start dengan heat sesi 1, lepas tu hari Selasa heat sesi 2, and then Khamis light,
And then Sabtu minggu berikutnya habislah, settle dah Form 4 punya paper 2. Okay. So hopefully this session help you a lot, dapat bantu korang. Kalau tak dapat banyak pun hopefully dapat bantu sikit. Dapat korang grab the concept, dapat bezakan. Yang cikgu harap yang korang boleh beza Archimedes, pengiraan untuk Archimedes. Korang boleh faham dah macam mana nak buat ayat Bernoulli 4 ayat. Okay, ayat Bernoulli untuk 4 ayat. And Pascal tadi jangan tertukar between force and pressure. Yang sama is the pressure, the force will be different depend on the area. Smaller area, smaller force, bigger area, bigger force. Alright, settle untuk hari ni. So itu saja untuk ini. Jumpa korang lagi hari Sabtu. Hari Sabtu. Okay, so bye-bye semua. Thank you, cikgu. Welcome. Cikgu. Thank you, cikgu.